Salam sejahtera dan salam hormat anda bersama saya Nixon Nyambar ini Awani Borneo. Kita ikuti tumpuan utama kita malam ini. Nusantara dipilih nama ibu kota baharu Indonesia. Motex sambut baik pemansuhan bersyarat borang enter Sarawak. Mayat kanak-kanak 4 tahun ditemui selepas 2 hari. Mayat kanak-kanak lelaki yang dilaporkan lemas ketika mandi di sungai dalam sebuah ladang kelapa sawit berdekatan kampung Balaban Jaya ditemui pada Isnin. Mangsa Muhammad Ridwan Supriyanto Muhammad Aidil, 4 tahun, ditemui kira-kira jam 9.50 pagi oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beluran Rastam Keladi berkata, mayat ditemui 1 kilometer dari lokasi mangsa dilaporkan lemas. Ia kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dengan perkembangan ini, operasi mencari dan menyelamat SAR kemudiannya ditamatkan sepenuhnya pada jam 10.30 pagi. Sabtu lepas, mangsa dilaporkan lemas ketika mandi di sungai berkenaan. SAR kemudiannya diaktifkan termasuk menggunakan khidmat pasukan penyelamat di air PPDA dan unit anjing pengesan K9 JBPM Sabah. Ibu kota baharu Indonesia di Kalimantan Timur bakal dinamakan sebagai Nusantara. Pengumuman dibuat Menteri Perancangan Pembangunan Kebangsaan Suharso Monoarfa pada Isnin. Jelas Suharso pemilihan nama itu telah diarahkan dan disahkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi pada Jumaat lepas. Mengulas lanjut, Suharso berkata nama Nusantara dipilih kerana nama itu sudah dikenali sekian lama, bukan hanya di rantau ini, malah di peringkat antarabangsa. Nama ibu kota tersebut pada awalnya ingin dimasukkan ke dalam rang undang-undang ibu kota negara tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan pengesahan oleh Jokowi. Pada 2019, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Putusan dilakukan susulan keadaan di Jakarta yang sesak selain menyeimbangkan pembangunan antara Jawa dan Kalimantan. Projek bernilai 32 bilion itu sepatutnya bermula pada 2020 namun tertangguh susulan pandemik COVID-19. Sementara itu, Sabah akan memanfaatkan sepenuhnya segala peluang yang ada susulan perpindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinur berkata, beliau membayangkan Sabah sebagai hub serantau yang berpotensi dari segi pembuatan, maritim dan pengangkutan. Beliau turut menjangkakan bahawa negeri ini akan mendapat manfaat menerusi Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP. I envision Sabah as a potential regional hub for manufacturing, maritime and transportation for emerging and developed countries. I foresee Sabah too will benefit from the economic cooperation in the regional comprehensive economic partnership that came into force earlier this month. The planned relocation of the Indonesian capital, Jakarta, to East Kalimantan bodes well for Sabah. As more people and businesses move into Borneo, it will strengthen our position and spur economic activities. Investors, domestic and foreign, will have access to this sub-region with a market of over 70 million people and growing. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Sidang Kemuncak Perniagaan dan Ekonomi Antarabangsa Sabah (SEABES) 2022 yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Isnin. Sementara itu, Haji Ji berkata 3 memorandum persefahaman MOU yang bakal dimeterai pada Selasa diharap akan membawa pelaburan berimpak besar terhadap sektor pertanian, perindustrian dan pelancongan. I am happy to share with you that tomorrow I will witness the signing of 3 memorandums of understanding for high-impact investment in agriculture, industrial and tourism. We are certain these new investments
including an innovative solar glass manufacturing and large-scale herbs plantation among them, will assure Sabah of good returns whilst creating job opportunities for our people. We look forward to partner with more investors who are serious to do business with us. Pemansuhan borang enter Sarawak untuk kemasukan pengembara dari seluruh negara ke Sarawak wajar bagi mengoptimumkan industri pelancongan domestik negeri itu. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia juga akan memudahkan agenda kementeriannya untuk menganjurkan semula acara yang ditangguhkan sebelum ini. Jelasnya, pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 bakal mengembalikan kemakmuran ekonomi di Sarawak, khasnya dalam industri pelancongan tempatan dengan lebih komprehensif. Itu akan kita ni. Cuma Sarawak ni baru baguslah because kita mahu supaya aktiviti-aktiviti yang telah kita rancangkan sebenarnya yang telah kita tangguhkan daripada tahun depan seperti Citra Warna, seperti Fun Run, maraton kita, kita punya adalah aktiviti-aktiviti besar-besar yang kita nak bawa kemari masih ditangguhkan kerana kita baru saja mencapai tahap fasa keempat. Jadi sebab itu insya-Allah lah mungkin selepas tahun baru Cina kita akan memulakan balik aktiviti yang telah kita rancangkan. Ini akan menghidupkan semula suasana keceriaan yang ada di Sarawak dan juga di seluruh negara yang memang kita nak mulakan. Untuk rekod, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah memansuhkan syarat wajib mengisi borang enter Sarawak ke negeri itu berkuat kuasa 14 Januari lepas. Borang enter Sarawak tidak lagi perlu diisi oleh rakyat Malaysia atau individu bukan warga negara yang telah menetap 14 hari dalam negara. Namun, golongan ini masih diwajibkan mengisi borang pengisytiharaan kesihatan EHDF secara atas talian. Beliau berkata demikian selepas meninjau dan menyerahkan projek Baik Pulih dan Jabatan Pengairan dan Saliran DID di Kampung Lubuk Punggor pada Isnin. Sementara itu, Nancy juga mendedahkan satu perjumpaan akan diadakan bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk membincangkan mekanisme terbaik, terutama dalam proses pelaksanaan umrah. Itu akan kita bincangkan pada 19 hari bulan. Saya bersama Menteri Kesihatan KJ akan bersama dengan stakeholders kita, pemegang taruh dalam bidang dalam industri yang penama travel agent yang bertanggungjawab pasal umrah ini. Kita akan bertemu pada 19 hari bulan insya-Allah. Lepas itu baru kita dapat mengemaskini lagi rakyat seterusnya. 6 Januari lepas, Kabinet bersetuju untuk menangguhkan perjalanan umrah bermula 8 Januari selama sebulan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata penangguhan itu dibuat bagi membolehkan kadar risiko penilaian jangkitan Omicron dibuat. Golongan sasar yang layak disaran memohon semula bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia susulan peningkatan pendapatan garis kemiskinan PGK baharu kepada RM1,169 bermula tahun ini. Kita minta kepada rakyat kita who are considered as the vulnerable group, terutama sekali selepas COVID-19 ini, sekiranya pendapatan isi rumah adalah 1,169 ke bawah, bolehlah memohon. Sebab dulu kita guna PGK yang lebih rendah, iaitu dulu kita guna PGK 1020. Sekarang sudah dinaikkan. So meaning bila PGK itu dinaikkan, more people are eligible. Lebih ramai yang dulu yang mungkin tidak layak sebab pendapatan mereka, pendapatan isi rumah lebih daripada 1020 dahulu. Antara bantuan yang disediakan JKM termasuklah bantuan am negeri, bantuan kanak-kanak dan bantuan orang tua. Beliau berkata demikian ketika ditemui di program Sejambak Kasih Tahun Baru Cina di Kuching pada Isnin. Dalam program tersebut, Fatimah hadir menyantuni 80 penerima bantuan JKM untuk persiapan sambutan Tahun Baru Cina.
Ujarnya program sejambak kasih itu akan dilakukan secara berterusan untuk memberikan bantuan ketika musim perayaan di Sarawak, termasuklah Hari Raya, Gawai dan Deepavali. Untuk Tahun Baru Cina, seramai 6,106 penerima di seluruh Sarawak mendapat manfaat daripada program tersebut. Tidak perlu menunggu musim monsun. Memadai hujan lebat dan air pasang tinggi, sawah padi dan ladang sawit di Kampung Lubuk Punggur akan ditenggelami air. Sebahagian besar ban yang dibina sejak tahun 60-an itu telah musnah dan tidak lagi mampu menahan kekuatan air Sungai Batang Sadong yang menerjah masuk. Tidak mengharapkan projek mega, para petani di kampung berkenaan hanya mahu ban itu dibaiki segera agar mimpi ngeri puluhan tahun itu berakhir. Jika tidak, saban tahun mereka akan berdepan kerugian besar. Bukannya susah lagi. Nang si dapat diambil buah padi bercampur dengan pantai kata orang, campur dengan lumpur. Berasnya pun ada kualiti mungkin kita jual. Padi telah lagi. Ayalah masalah mimpi ngeri. Kini tu benteng kami pecah. Masalahnya mimpi ngeri. Kebun sawit 10 ekar dari 10 tan hanya 4 tan. Mudah 4 tan kita bayang buah sawit mahal. Sedih nak cari buah sawit mudah mahal tak ada buah. Jelasnya proses untuk menuai hasil sawit juga terpaksa dilipat ganda lebih daripada waktu biasa yang agak membebankan buatnya dan keluarga. Bila bulan tu kita dapat 4 tan, bulan baru memang agak 3 tan. Sebab sawit ada di baja, ada diberi baja. Sini nak baja air dah tinggal pinggang. Dengan ketakutan boyak dalam kebun sawit lagi. Sini kami nak ambilnya. Ambil dengan ambil, kami orang terpaksa menggunakan tudung tangki. Kami nak guna ATV macam tu, memang si dapat jalan lagi. Enjin dah tenggelam, sini nak jalan. Dari kerja sehari, kami terpaksa kerja seminggu. Bagi CPF Murni, ban itu satu-satunya harapan mereka untuk menyelamatkan hasil tani yang menjadi sumber rezeki utama penduduk. Selama 70 tahun menetap di Lubuk Punggur, ban sedia ada terlalu daif dan bakal mendatangkan bencana yang lebih teruk sekiranya tidak dibaik pulih secepat mungkin. Macam iyalah nyuruh. Sebab kami situ jadi ke bahaya gila. Amun nak tu kelebat tu dah bagus. Amun kelebat nak sinu dah bagus juga nak di skim sawit nun. Baru kami situ selamat. Nak tu untuk nyelamat kampung. Nak tu lah. Bila nak tu selamat, jadi kampung selamat si banjir. Nah itu tadi kami, ya Allah tu enggannya masuk ke sini. Suara rakyat itu dengan segera disahut Kerajaan Negeri Sarawak melalui projek baik pulih semula ban Lubuk Punggur. Projek di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan IRSDA akan dimulakan minggu depan dengan kos keseluruhan RM1.6 juta. Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada 130 orang petani di kampung berkenaan. Hasil jasik bagus. Jadi sebab ia kita perlu melakukan projek perbaik pulih ban tu dengan kontraktor. Kosnya adalah dalam 1.6 600 lebih ribu juta 1.600 lebih ribu ringgit. Dan kawasan padi sebenarnya di sini besar, tetapi yang ada di sini untuk padi saja 130 ekar yang dimiliki oleh 130 orang petani. Namun untuk hari ini kalau kita lihat kawasan padi masih aktif hanya 90 ekar. Sebab apa? Sebab ada kawasannya masih abandoned sebab penanam padi tidak dapat menanam kerana keadaannya tidak begitu sesuai untuk ditanam lagi sementara ini. Terkenal dengan penghasilan beras biris, projek ban tersebut merangkumi pembinaan di 3 titik utama dengan panjang keseluruhan 1.3 kilometer. Di tempat saya berdiri ini adalah ban yang ketiga di kampung Lubuk Punggur ini yang telah musnah dan pecah selepas dilanda oleh hujan lebat dan juga air pasang besar. Kawasan ini akan dibanjiri air daripada Sungai Batang Sadong yang akan masuk ke kawasan sawah padi dan juga kawasan penanaman ladang kelapa sawit dan akan memusnahkan beberapa produk pertanian di sana dan ini akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat khususnya di kampung Lubuk Punggur ini. Apa yang pasti projek ini perlu disegerakan dalam masa kita masih lagi berjaga-jaga dengan situasi bencana banjir yang akan berlaku pada bila-bila masa. Laporan Nuzuluddin Abdul Razak untuk Awan di Borneo.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo malam ini. Saya Nixon Nyambar. Salam hormat dan salam sejahtera.